Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Najamuddin Muhammad Nur dalam segmen Sudut Pandang pada malam ini. Malam ini Malaysia Post membawa dua orang panel. Seorang ahli akademik dan seorang pendakwah terkemuka. Saya perkenalkan di sebelah kiri saya itu Profesor Datuk Muhammad Nasir Bisa, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Statistik Islam Malaysia, IKSIM. Dan bersama kita di utara, kita sekarang berbicara secara langsung di utara bersama Ustaz Al-Fadil Ustaz Ahmad Usam Badiruddin. Assalamualaikum Ustaz, dengar suara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengar. Dengar. Ya. Okay, malam ini segmen Sudut Pandang akan mengupas tajuk yang tiba-tiba menjadi panas pada sejak 2 minggu ini. Tajuk kita pada malam ini, wajarkah kalimah Allah digunakan bukan Islam? Okey, tanpa berlengah masa, saya mempersilakan Prof. Datuk Muhammad Nasir Bisa untuk mengupas, untuk membicarakan bagaimana kronologi tercetusnya isu-isu penggunaan kalimah Allah oleh penganut agama lain di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih kepada Antara Post, Malaysia Post. Maaf, Antara Post ni kenangan lama. Malaysia Post kerana sudi memberi ruang dan peluang kepada saya selaku bekas CEO sini pun dah arwah. So, alhamdulillah masih lagi diberikan ruang dan ruang oleh media. Isu kalimah Allah ini bangkit kembali. Dulu tahun 2009 kes kalimah Allah 01 yang pertama, episod pertama yang melibatkan titular Roman Catholic Kuala Lumpur, Tan Sri Murphy Pakiam. Ketika itu munculnya isu kes kalimah Allah di hadapan Hakim Lau Bilan. Saya mengendalikan kes itu di peringkat Mahkamah Tinggi. Sama juga kita kalah. Hakim Lau Bilan memberikan kita kalah di peringkat Mahkamah Tinggi. Tapi bila kita merayu di peringkat Mahkamah Rayuan pada tahun 2013, alhamdulillah kita menang. Kita menang di peringkat Mahkamah Rayuan, dan cubaan Tan Sri Murphy Pakiam untuk merayu lagi di peringkat Mahkamah Persekutuan ditolak. Jadi maknanya keputusan Mahkamah Rayuan itu adalah yang tertinggi setakat ini yang berkaitan dengan kes kalimah Allah di Malaysia. Kes kalimah Allah 02 ini ia berpunca daripada seorang wanita dari Sarawak yang cuba membawa masuk 8 keping CD. Ini isu CD yang dalam kes Murphy Pakiam itu isu penerbitan majalah Herald Catholic dalam bahasa Melayu. Jadi dia nak menggunakan nama suci Allah itu dalam majalah dia dalam bahasa Melayu. Kerana dia mengatakan bahawa God dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu Allah. Itu kata dia. Yang ini, yang Jill Island ini, namanya Jill Island. Jill Island ini dari Sarawak, dia pergi ke Indonesia, pergi ke Jakarta, dia membeli 8 keping CD. Dan kita tahu di Indonesia ini, orang Kristian ini dah lama menyalahgunakan nama suci Allah. Dah lama. Di sana bebas. Di Malaysia, apabila dia bawa masuk 8 keping CD itu, dia terpaksa melalui negeri Selangor. Tahun 2008. Negeri Selangor. Dia bawa masuk negeri Selangor, dia bukan transit, dia landing di LCCT. Sebelum dia nak melepas balik ke Kuching, dia landing di LCCT dan di situ dia
diperiksa oleh custom. Apabila diperiksa oleh custom, alhamdulillah custom menemui 8 keping CD ini. Tuan-tuan nak tahu apa tajuk 8 keping CD itu? Tajuk dia amat menarik. Saya bacakan. Ini saya baca daripada penghakiman oleh Hakim Norbi, bukan saya yang mencari-cari apa research. Ini Hakim Norbi Arifin yang memasukkan dalam penghakiman. Jadi 8 keping CD ini bertajuk, yang pertama, cara menggunakan kunci kerajaan Allah. Tajuk CD itu, cara menggunakan kunci kerajaan Allah. Untuk Kristian, apa nama ni, CD ni keluaran Kristian di Indonesia yang cuba dibawa masuk ke Malaysia yang dikatakan untuk kegunaan pengajaran dan pendidikan ajaran Kristian di Sarawak. Kemudian yang keduanya, cara hidup dalam kerajaan Allah. Ketiga, ibadah yang benar dalam kerajaan Allah. Yang keempat, metod pemuridan kerajaan Allah. Pemuridan menuntut ilmu. Yang kelima, pribadi yang bertumbuh dalam kerajaan Allah. Yang keenam, hidup benar dalam kerajaan Allah. Yang ketujuh, pemerintahan kerajaan Allah dalam hidup kita. Dan yang ke-8, rahsia kerajaan Allah. Tajuk-tajuk dia, it's nothing to do dengan dia punya sembahan, dia punya konsep ketuhanan. Tapi tajuk dia semua dia berkaitan dengan kerajaan. Dan yang ini perlu kita sedari, bahawa istilah ataupun ungkapan kerajaan Allah ini, kalau diketengahkan kepada siapa-siapa yang tak tahu latar belakang ini, dia akan confuse dan mengatakan bahawa seolah-olah ini berdasarkan kepada Islam. Sedangkan kerajaan Allah mengikut undang-undang ataupun perlembagaan negara kita, kerajaan Allah ini merujuk kepada kerajaan Islam. Kenapa? Kerana di dalam perlembagaan negara kita, Islam adalah agama negara, agama bagi persekutuan. Jadi oleh kerana itu, apa-apa ungkapan ataupun yang berkaitan dengan ajaran Islam, maka orang akan merujuk ini, ajaran Islam. Tapi dalam kes ini ada 3 orang yang telah memberikan keterangan affidavit. 3 orang ini orang Islam, pakar-pakar, dan mereka ini sekarang ini ada salah seorangnya adalah Timbalan Pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Profesor Azmi Syahrom. Kemudian seorang lagi adalah merupakan, saya tak pasti bekas ataupun masih lagi, dia adalah Setiausaha Politik ataupun Political Secretary kepada YB Lim Kit Siang, seorang peguam Syahrizan Johan. Dan yang ketiganya adalah ahli Dewan Undangan Negeri, ahli Esko Kerajaan Perak, Dr. Abdul Aziz Bari. Dan mereka telah memberikan affidavit mengatakan bahawa walaupun penyalahgunaan nama Allah ini melalui CD ini, dia tidak akan menimbulkan kekeliruan kepada mereka. Jadi Hakim Norbi Arifin menerima keterangan mereka ini dan menjadi salah satu punca kenapa putusannya begitu. Jadi yang kita perlu kupas hari ini adalah, adakah ataupun wajarkah mereka membawa masuk CD yang menyalahgunakan nama suci Allah? Di negara kita, di Malaysia ini, Allah mengikut perlembagaan negara kita merujuk kepada Allah yang Maha Esa. Kerana negara kita, negara Malaysia, ini kita perlu sedar dan insaf, terutamanya umat Islam. Negara kita Malaysia adalah negara yang mentauhidkan Allah, negara yang beriman kepada Allah, negara yang mentauhidkan Allah. Kerana apa? Pertamanya perkara 3 pasal 1 perlembagaan menegaskan bahawa Islam is the religion of the federation.
Islam adalah agama bagi negara ini, agama persekutuan, agama bagi negara ini. Kemudian yang perkara yang apa nama ni, yang menjadi tunjang kuat juga kepada Islam ini adalah apabila yang di-Pertuan Agong diwajibkan oleh perlembagaan negara kita di bawah perkara 37 pasal 1, perlembagaan ini mewajibkan yang di-Pertuan Agong untuk melafazkan sumpah, dan sumpah itu mesti dilafazkan dengan nama Allah yang Maha Esa. Wallahi wabillahi watallahi. Jadi dua perkara ini. Perkara 3 yang menegaskan Islam agama negara, dan yang keduanya sumpah yang di-Pertuan Agong. Jadi dua perkara ini saling kait-mengait. Kerana apa? Sumpah dengan yang lafaz wallahi wabillahi watallahi ini untuk memelihara agama Islam pada setiap masa. Kenapa? Kerana Islam adalah agama negara. Jadi wajarkah tonggak ataupun the supreme being, iaitu nama Allah ini sebagai tonggak akidah yang tertinggi? Kita punya rukun iman yang pertama, percaya kepada Allah. Allah yang mana? Allah yang Maha Esa. Ini yang menjadi asas di dalam perlembagaan negara kita. Saya kata jadi asas kenapa? Pertamanya kerana yang bersumpah itu adalah ketua tertinggi negara yang di-Pertuan Agong, the supreme head of the federation, mengikut perkara 32. Yang di-Pertuan Agong adalah ketua tertinggi negara. Dan ketua tertinggi negara, setiap ketua tertinggi negara ini apabila nak jadi yang di-Pertuan Agong diwajibkan untuk bersumpah. Ini yang kita kena ingat, bahawa setiap masa pemerintahan negara ini, pentadbiran negara ini adalah atas dasar komitmen kita kepada Allah yang Maha Esa, bukan kepada Tuhan-Tuhan lain. Sama ada Tuhan itu dinamakan Allah ataupun tak dinamakan Allah, bukan. Hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang ini apabila Jin Island ni bawa masuk CD yang semuanya bertajukkan ataupun bertemakan kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah, apa yang perlu dibuat oleh KDN apabila dirampas oleh custom? CD itu diserahkan kepada KDN. KDN meneliti, dia lihat tajuk ini, CD ini CD Kristian, tetapi menggunakan ataupun menyalahgunakan nama Allah. Jadi dia mengambil keputusan berdasarkan kepada akta percetakan ataupun akta penerbitan, Press and Printing Act, untuk menghalang, untuk merampas CD ini. Jadi daripada rampasan itulah keputusan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri itu, ketika itu Tan Sri Said Hamid Albar, maka ketika itu dia membuat keputusan untuk merampas. Tetapi 8 ping CD itu semua dirampas kerana bercanggah dengan akta percetakan. Okay? Jadi keputusan ini yang dicabar. Keputusan ini yang dicabar. Dicabar pada tahun 2008 ini ya. Dicabar keputusan keputusan Menteri Dalam Negeri ini. Jadi proses mencabar ini di dalam proses undang-undang kita namakan sebagai judicial review. Dia bukan saman. Dia panggil proses judicial review. Judicial review ini dia panggil semakan kehakiman. Jadi tugas hakim adalah untuk menyemak balik keputusan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri, sama ada keputusan itu selaras dengan perlembagaan, selaras dengan undang-undang, ataupun betul dari segi prinsip hak asasi manusia. Jadi Hakim Norbi ini peranan dia adalah untuk menyemak keputusan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi negara kita dikatakan negara demokrasi. Jadi pihak menteri, ahli politik dan pemerintah tidak mempunyai kuasa yang orang kata sewenang-wenang. Apa-apa keputusan yang dibuat dia boleh disemak oleh pihak ketiga, iaitu pihak judiciary, kehakiman. Pihak judiciary, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan. So dalam isu ini sekarang ini ialah apabila nak mempertahankan keputusan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri itu, Menteri Dalam Negeri kena filekan affidavit jawapan dia. Masalahnya affidavit jawapan yang difilekan oleh Tan Sri Said Hamid Albar ini merujuk kepada satu polisi lama yang telah diputuskan oleh KDN yang melarang apa-apa permintaan menggunakan nama Allah, Baitullah, yang menggunakan perkataan solat. Jadi ini antara perkataan-perkataan yang dilarang. 4 perkataan yang dilarang
di dalam surat yang diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri oleh kerajaan pada tahun 1986. Sama. Dan ini yang dicabar. Dia attack on this letter. Dia panggil dalam istilah dia panggil impugn letter. Surat yang dicabar. Surat yang dicabar ini tahun 1986. Dan arahan keputusan kabinet itu ditandatangani oleh Allahyarham Tun Ghaffar Babar. Ketika itu dia Timbalan Perdana Menteri. Dan of course Perdana Menteri itu termadir lah. Jadi apabila dicabar keputusan kabinet itu ataupun keputusan KDN itu, maka dia dibicarakan oleh Hakim Norbini di Mahkamah Tinggi lah. Dia mula bicara ni banyak kali, dia naik turun. Akhirnya dibicara daripada tahun 2008 naik ke Mahkamah Rayuan itu teknikal, isu-isu teknikal. Turun balik untuk dibicarakan semula, sampailah tahun 2021 ni baru keluar keputusan. 10 Mac 2021 ni baru keluar keputusan. Lebih kurang dalam 13 tahun. Daripada tarikh kejadian itu sampai sekarang 13 tahun. Okey. Dah ada keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Rayuan. Jadi sebenarnya apabila Mahkamah Rayuan mengeluarkan keputusan itu, dia di atas kes lain, kes titular Roman Catholic itu. Kes titular Roman Catholic itu yang berisu isu dia berkaitan dengan majalah Herald. Yang ini berkaitan dengan CD. Khusus berkaitan dengan CD ini. Yang baru tadi berkaitan dengan CD. Tahun 2008. CD yang dibawa masuk tahun 2008 tu. LCCT tempat dibawa masuk tu pun dah tak ada dah LCCT tu. Sekarang ni dah ada LCCT yang baru kan. Ini LCCT yang lama dulu. LCCT yang lama tu. Apa yang dibawa dan itu adalah semuanya berkaitan dengan isu politik, berkaitan dengan kerajaan Allah. Jadi apabila kita menimbangkan dari sudut perlembagaan, kerajaan Allah kalau mengikut perlembagaan kita adalah kerajaan Islam. Kerana Allah mengikut penggunaan perlembagaan adalah Allah yang Maha Esa. Allah yang berasaskan kepada kepahaman tauhid, bukan Allah yang Trinity. Sekarang ini apa yang dilakukan oleh jin Al-Ain ini pada pandangan saya ialah satu penyalahgunaan, menyalahgunakan istilah ataupun nama suci Allah berdasarkan kepada perlembagaan. Dia menyalahgunakan. Maknanya Allah yang kita letakkan sebagai the sovereignty. Pakai Tuhan dia. Pakai Jesus kan, pakai kan. Tapi bila dia gunakan nama Allah ini kerana apa? Kerana saya rasalah dia mengharapkan ada penerimaan daripada orang Islam terhadap idea-idea dia berkaitan dengan kunci kerajaan Allah, cara hidup dalam kerajaan Allah. Semua ni adalah ajaran-ajaran yang menyalahi prinsip-prinsip ajaran Islam. Maksud tersirat tu memang jelaslah apabila dia menggunakan nama Allah ni kan. Kerajaan Allah ni, kalau kita nak panjang lagi, kita tengok nanti, saya akan huraikan apa yang berlaku selepas daripada dia bawa masuk nanti. Kita tengok pandangan Ustaz Usam berdasarkan kepada penyalahgunaan kerajaan Allah ini, berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada Sunnah. Bagaimana pendirian Al-Quran terhadap penyalahgunaan begini. Bahaya Ustaz, badut ni memang geri ni. Ustaz, ulas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Terima kasih kepada pengacara majlis kita pada malam ini. Saya hormati panelis garingan bersama dengan saya pada malam ini, Profesor Datuk Muhammad Nasir Desa. Seorang tokoh yang tidak asing lagi, tokoh yang lantang dalam mempertahankan isu-isu berkaitan dengan Islam di dalam negara kita. Alhamdulillah, sebenarnya seronok mendengar malam ni. Kalau saya tak ada pun kira cukup dah dengan Datuk punya pengisian lontaran pandangan Datuk tadi ni, seronok. Cuma kalau boleh saya nak minta kepada pihak Malaysia Post di sana, kalau boleh saya baca komen-komen daripada saudara-saudari kita ni. Dia suara tu jadi macam ayak laut, dia kata. Sebab sayang, poin Datuk tadi ni cukup sedap. Takut sidang penonton kita ni dia tak berapa lagi, dia dengar lagi dia tenggelam. Mungkin kita boleh buat penambahbaikan sikit lah sementara saya duk cakap ni di sana. Jadi, dan saya nak minta kepada sidang penonton sekalian, cuba komen saya punya suara. Kot saya pun duduk di Kok Diang ni jadi ayak laut juga lagi ni. Tapi di Kok Diang ni dia jauh dengan laut. Di sana Kuala Lumpur tu, Kuala dengan laut mungkin dekat lah. Saya di Kok Diang ni hutan palas pula, dah lah kampung, hutan pula mungkin dia jauh dari laut. Apa yang kita nak bicarakan pada malam ini, soalan kita, tajuk kita ni adalah sebuah persoalan. Wajarkah kalimah Allah digunakan oleh golongan bukan Islam? Kita nak kupas dulu, wajarkah? Wajar ataupun tak wajar? Relevan ataupun tidak relevan? Sebelum kita nak kupas panjang, tadi Datuk cerita tadi bagaimana kronologi. Isu ini bukan sahaja tahun 2021, bukan sahaja tahun 2013, tetapi sejak tahun 80-an lagi. Saya belum lahir lagi, isu ni dah ada. Saya lahir tahun 90. Isu ni tadi kita dengar tahun 86, 87. Datuk dah, tahun 80-an. 86. Jadi wajar ataupun tidak? Kita nak tengok dulu kita ni di tahap yang mana. Kalau hijau, yang pertama, saya nak jelaskan apa yang kita bincangkan pada malam ini, yang saya bincangkan, yang Datuk bincangkan ini, yang pertama tidak ada kena-mengena dengan kaitan politik ataupun sebagainya. Itu kena jelaskan dulu sebelum kita nak hijau. Takut nanti orang set dalam minda mereka, bicara kita pada malam ini berunsurkan politik. Bicara kita malam ni ada unsur-unsur yang menuju ke arah fahaman politik dan sebagainya. Tidak. Jelasnya tidak. Apa yang kita bercakap pada malam ni, apa yang kita nak kupas pada malam ini, tidak ada kena-mengena dengan kaitan politik dan sebagainya. Tetapi berdasarkan atas tanggungjawab saya dan tanggungjawab kita semua mempertahankan Allah daripada dilacurkan oleh golongan-golongan tertentu. Saya ulang semula. Pertemuan kita pada malam ini ialah nak mempertahankan Allah, nak mempertahankan kalimah Allah, nak mempertahankan kalimah salat, nak mempertahankan kalimah Baitullah, nak mempertahankan kalimah Kaabah daripada dilacurkan, dan kita redha untuk perkara ni, benda ini dilacurkan kepada golongan-golongan tertentu. Ini yang pertama kita kena jelas. Kalaulah saya nak bagi satu kita kata contoh yang mudah lah, saudara pengurusi, Datuk dan saudara penonton sekalian. Saya nak bagi satu contoh yang mudah. Apa dia? Kita rela tak nama kita disalahgunakan? Ini yang pertama dulu. Sebelum kita nak bicarakan tentang Allah, kita rela tak nama kita disalahgunakan? Kita bagi nama penuh kita, kita bagi nama IC kita, kita bagi data-data berkaitan data peribadi kita, kita pamerkan dalam sosial media. Nak, siapa nak guna. Kita sanggup tak buat macam tu? Kalau tanya saya tak sanggup. Nama saya, data peribadi saya digunakan oleh pihak-pihak lain yang saya tidak tahu tujuan mereka. Kalau nama kita tak mau orang salah guna,
Kalau nama ayah kita, kita tak mau orang salah guna, macam mana kita boleh redha nama Allah, kalimah Allah disalahgunakan? Kita boleh kata boleh guna, orang bukan Islam boleh guna. Jangan salah gunakan saja. Kita nak tahu macam mana. Kalau kita benar, kita nak tahu macam mana mereka salah guna ataupun tidak. Kalau nama kita, kita tak mau orang salah guna. Nama ahli keluarga kita, kita tidak mau orang salah guna. Bagaimana kita redha nama Allah disalahgunakan? Yang ni persoalannya. Jadi baik, wajar ataupun tidak? Istilah hari ini bukan kita nak kata, kalau bahasa yang kasar ataupun bahasa yang lebih jelas, kita redha ataupun tidak kalimah Allah dilacurkan oleh golongan bukan Islam. Ini bahasa yang sesuai. Sebenarnya, kalau wajarkah ni mungkin lembut lagi. Tapi kalau tanya saya tajuk yang sesuai, relakah kita umat Islam membiarkan kalimah Allah, membiarkan kalimah Baitullah, membiarkan kalimah Kaabah, membiarkan kalimah salat dilacurkan oleh golongan bukan Islam? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Dalam suratul Ikhlas. Mungkin kalau sebut suratul Ikhlas, orang kata, tak tahu Ustaz. Tapi kalau kita kata surah Qul Huwallah, orang tahu. Ramai orang kita ni nama surah dia tak tahu, tapi ayat dia tahu macam kita lah. Saya biasa angkat nikah pengantin seorang. Saya kata, sekarang ni cuba baca surah Al-Fatihah. Dia kata tak apa Ustaz. Saya kata tak apa surah Fatihah. Surah Al-Ham apa ada? Dia kata Al-Ham apa? Baca Al-Ham. Sama lah. Kalau Al-Ikhlas mungkin kita orang tak tahu. Qul huwallah orang tahu. Kalau kita redha melihat kalimah Allah digunakan oleh orang bukan Islam, di mana kita nak letakkan ayat pertama Qul huwallahu ahad? Ini dulu. Jangan pergi ayat lain lagi. Kita ambil ayat ni dulu basic. Kita nak letak mana kalimah Qul huwallahu ahad? Katakanlah wahai Muhammad, kita pun kena anggap benda ni. Apa dia? Allah Ta'ala itu Esa. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah ni kita nak letak di mana? Kalau kita rela dan kita redha melihat kalimah Allah digunakan oleh orang bukan Islam, saya ingin bertanya kepada kalian di luar sana, di mana kita nak meletakkan suratul Ikhlas ni? Kita nak pertahankan surah ni macam mana? Saya tidak mau bicara panjang lagi. Nak pergi gali dalam kitab ni meletak, nak gali kitab ni meletak. Satu benda yang boleh kita buat. Cuma kadang-kadang sembang panjang, duk buat kajian, kalau orang tak faham payah. Saya ambil basic dulu. Wahai umat Islam di luar sana, kalau kita redha Allah digunakan, kalimah itu digunakan, di mana kita nak meletakkan suratul Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Nak letak di mana? Kita nak letak di mana? Di dalam surah Yunus ayat 68 hingga 70 Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qalu ittakhadhallahu walada subhanahu wa huwal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ard in 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Mata'un fid dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nudhiquhumul 'adzab asyadid bima kanu yakfurun. Shadaqallahul 'azim. Jelas ayat ni saja cukup untuk jelas. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, qalu ittakhadallahu walada. Allah mempunyai anak. Ini fahaman orang Yahudi, ini fahaman orang Nasrani. Ini saya nak ambil step dulu. Untuk apa yang kita kata wajar ataupun tidak. Allah sebut dalam surah Yunus ayat 68 sampai ayat 70 Allah Ta'ala sebut. Mereka orang-orang Yahudi dalam ayat ni, siapa dia mereka tu ditafsirkan oleh ulama orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka kata, qalu ittakhadallahu walada. Mereka mengatakan apa? Allah mempunyai anak. Hari ini kita kata orang Kristian boleh gunakan kalimah Allah. Datuk, tahun depan orang Hindu pula minta Datuk nak guna kalimah Allah. Lepas tu orang Buddha pula nak guna kalimah Allah. Kita ni mana dia maruah kita ni?
Allah sebut dalam Al-Quran ni nak bagi tahu sebelum kita nak buat keputusan, Allah dah bagi tahu. Allah Ta'ala kata, Maha suci Allah, Subhanah, Allah Ta'ala mensucikan diri dia. Tak sama macam mereka kata, Huwal Ghaniyyu, Allah ni maha kaya. Tak perlu kepada anak, tak perlu kepada sesiapa. Maha kaya kepunyaannya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. In 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kamu tidak mempunyai hujah tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui? Ini Allah Ta'ala kata. Lalu Allah Ta'ala sambung ayat tu, Allah Ta'ala kata pada dia, katakanlah sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak beruntung. Nak bohong kepada Allah tidak beruntung. Bagi mereka kesenangan sementara di dunia, kemudian kepada kamilah mereka kembali. Kemudian kami rasakan kepada mereka siksa yang berat disebabkan kekafiran mereka. Ayat ni Allah Ta'ala dah suci dah diri dia. Dalam surat Al-Ikhlas, Allah Ta'ala dah suci dah diri dia. Bila saya bawa dua ayat ni, di mana yang kita nak membenarkan orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah? Adakah Allah yang dibaca di dalam Injil, ciptaan mereka, Taurat, ciptaan mereka, Bible dan sebagainya, ini sama dengan Allah? Apa alasan? Saya bawa di sini, saudara pengantar amal dia. Saya nak tutup dah. Datuk, kalau bagi kat saya, Datuk, subuh lusa pun dia baru boleh berhenti Datuk isu ni. Jadi saya nak sikit. Jadi kita nak kata pada, kalau kita tengok di peringkat antarabangsa, penggunaan kalimah Allah dari sudut istilah amat sinonim dengan agama Islam. Yang ni kita tidak nafikan. Bila sebut Allah, itu merujuk kepada Islam. Dia tak merujuk kepada agama lain. Bila sebut kata Allah, dia merujuk kepada Islam. Ia diiktiraf oleh kamus-kamus serta ensiklopedia terkemuka di antaranya. Saya bagi contoh 3 kali. Sebagai penutup kepada hujah saya untuk pusingan tamak. Yang pertama, saudara moderator, kita tengok di dalam kamus Oxford. Kamus Oxford. Bila sebut Allah, perkataan Allah dalam kamus Oxford, dia merujukkan kepada apa? Name of God among Muslim. Jelas. Ini Oxford Dictionary, kamus Oxford yang katakan, bila sebut kata Allah, kita buka dalam kamus Oxford, dia kata pada name of God among Muslim. Kita tengok dalam Encyclopedia Britannica, bila sebut Allah, apa yang dia kata? God, the one only God in the religion of Islam. Jelas. Bila tengok pula dalam Encyclopedia Catholic, apa dia kata bila sebut Allah? Let it be not that Allah is an Arabic term, it is used by all Muslim, whatever be their language, as the name of God. Jelas. Lepas kita nak kata apa? Ni di peringkat antara bangsa sendiri ni. Bila sebut istilah Allah, jelas. Rujukan Allah itu kembali kepada Islam. Jadi untuk pusingan tamak, minta maaf saya dah panas. Minta maaf saya dah panas. Dalam pusingan tamak ni saya dah panas. Saya nak redakan panas saya ni. Apa yang saya nak kata? Persoalan wajar ataupun tidak kalimah Allah itu digunakan oleh orang bukan Islam. Jawapannya, dan saya tidak akan berganyak daripada jawapan saya, jawapannya sangat-sangat tidak wajar. Wallahu a'lam. Tidak wajar ni patut kita tukar tidak redha. Tidak redha. Allah dilacurkan oleh orang bukan Islam. Okey, saya datang ke Datuk. Saya minum dulu lah. Saya minum. Laku benar-benar dekat eksik kan. Ada langkah-langkah satu. Mengelakkan perkara-perkara seperti ini. Baik. Round kedua Baik. Kita kes kalimah Allah ni adalah merupakan beberapa kes besar yang sebenarnya menjadi mengancam Islam. Sebelum ni kita berhadapan dengan satu
keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan ataupun yang mengisytiharkan undang-undang jenayah syariah liwat di Selangor. Itu 9 orang hakim Mahkamah Persekutuan memutuskan sedemikian. Dan sebelum itu lagi adalah kes yang berkaitan dengan satu penerbitan yang berkaitan dengan sebuah buku yang ditulis oleh Irsyad Manji, diterjemahkan oleh yang diterjemahkan oleh Ezra Zaid Ibrahim, pun menjadi isu besar juga apabila dikatakan bahawa pendakwaan yang dibuat oleh pendakwa syar'i itu sebagai menyalahi undang-undang. Jadi terlalu banyak kes-kes yang berkaitan dengan Islam ini kebelakangan ini yang menjadi mangsa kepada strategic litigation yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Strategic litigation mereka ini bertujuan untuk merendah-rendahkan kedaulatan Islam. Jadi sebab itu semasa di ICSID dulu, kita memfokuskan kepada memelihara kedaulatan Islam. Dan seruan kita adalah daulatkan Islam, agama, negara. Daulatkan Islam, agama, negara. Itu seruan kita. Strategi kita, kita mengambil pendekatan yang kita namakan sebagai terapi, transformasi pemikiran Islam. Short form dia, terapi, T-R-A-P-I. Transformasi pemikiran Islam. Itu short form dia, terapi. Huraian kepada terapi ini, T yang pertama, T itu terapkan kesedaran, kefahaman, keinsafan bahawa Islam adalah agama negara. Bukan sekadar agama rasmi, bukan sekadar agama untuk hiasan, tetapi agama negara. Dinud daulah. Ini kefahaman yang perlu kita masukkan. Masalah kita sekarang ini ialah, cabaran kepada kita ialah apabila para peguam, sama ada peguam Islam dan peguam bukan Islam pun, para hakim pun sama juga, masih lagi beranggapan bahawa Malaysia ini negara sekular. Walaupun dah ada penegasan dalam perkara 3 pasal 1 bahawa Malaysia adalah negara Islam. Kerana Islam ini adalah agama negara, yang bermaksud Malaysia adalah negara Islam. Tetapi ramai lagi yang beranggapan bahawa Malaysia ini negara sekular. Dan bila mereka kata Malaysia negara sekular, rujukan mereka yang utama mana? India. Mereka menjadikan negara India sebagai contoh, sebagai keputusan-keputusan sana sebagai binding presiden. Jadi bila India memutuskan bahawa hak asasi manusia adalah sebagai basic structure kepada negara India itu sendiri, pada perlembagaan India, yang di Malaysia ni pun ikut sama. Hakim-hakim di Malaysia ni pun terikut-ikut menjadikan basic structure India itu nak dimasukkan dekat basic structure perlembagaan persekutuan kita. Ini masalahnya. Sebab itu kita kena ubah, kita kena transform pemikiran supaya hakim pun, magistrate ke, pendakwa ke, kita kena masukkan dalam pemikiran dia bahawa Malaysia ini adalah sebuah negara Islam berteraskan kepada perkara 3 pasal 1. Hakim Norbi ini dia memutuskan apa? Walaupun dia tahu tentang perkara 3 pasal 1, tetapi dia kata hak kebebasan beragama orang Kristian ini mengatasi kedudukan Islam sebagai agama negara. Sedangkan dalam perlembagaan semua tu sama kata. Semua peruntukan tu sama, standard. You tak boleh nak mengatasi, nak bercanggah ni. Tetapi mereka berhujah dan mereka menafsirkan bahawa kedudukan Islam tu lebih rendah daripada hak kebebasan beragama. Maknanya ikut suka mereka lah. Mereka agama apa, mereka bebas, mereka nak kata apa pun. Walaupun perkara itu menerjah ataupun encroach kepada bidang hal ehwal Islam. Bayangkan, macam mana boleh begitu seorang hujah oleh para peguam. Sedangkan yang di-Pertuan Agong bersumpah memelihara agama Islam. Di mana ketinggian kedudukan yang di-Pertuan Agong itu sebagai ketua tertinggi negara mengikuti berdasarkan perkara 32. Dan baginda bersumpah dengan yang lebih tinggi daripada baginda, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah the sovereign, yang paling tinggi kedaulatannya dalam perlembagaan negara kita. Tetapi dengan
terjahat yang dilakukan oleh orang Kristian ini, dia seolah merendahkan Ustaz tadi guna istilah melacurkan. Saya kata saya menggunakan istilah menyalahgunakan. Itu yang apa nama, supaya mahkamah tak terkejut sangatlah. Kalau tidak nanti mahkamah terkejut nanti dia tak mau nak dengar hujah kita kan. Jadi menyalahgunakan, ini satu proses penyalahgunaan nama suci Allah. Dia bukan hanya nak menggunakan nama Allah, tetapi dia penyalahgunaan nama suci Allah. T, terapkan kesedaran. Yang keduanya, rasakan kecintaan mendalam kepada Hifzuddin. Cinta kepada Hifzuddin. Kita kena rasakan kecintaan yang mendalam kepada Hifzuddin. Itu TRAPI, terapi itu. TRAPI, terapi. Ini pendekatan yang Iksim buat dulu. R tu rasakan kecintaan mendalam terhadap Hifzuddin. So kita tanya sekarang, berapa ramai ahli politik kita, berapa ramai ahli perniagaan kita yang ada rasa kecintaan yang mendalam kepada Hifzuddin? Dia orang tak tahu pun, ramai yang tak tahu pun. Di kalangan guru-guru, di kalangan peguam, di kalangan pensyarah-pensyarah, di kalangan ahli perniagaan, tahu tak bahawa dalam perlembagaan kita ini ada kewajipan Hifzuddin, memelihara ataupun menjaga agama. Yalah, kalau kita orang kampung dia tak tahu kan. Kampung ni dia tetap beramal ibadah gitu ya. Dia mengamalkan tu. Dia tak faham apa nama dalam perlembagaan pun. Tetapi ni orang-orang di kalangan sedikit pandai ni, intelektual, golongan profesional apa semua ni, yang di universiti, yang pakar-pakar sains apa semua, dia tahu tak bahawa di dalam perlembagaan kita ada kewajipan Hifzuddin. Penjawat awam, dia kata itu asal agama itu sendiri punya. Mana ada hal berkaitan dengan agama Islam ini adalah kewajipan kita. Kita taat kepada Yang di-Pertuan Agong, kita wajib memelihara agama Islam. Sebab apa? Sumpah Yang di-Pertuan Agong adalah membawa mesej bahawa kita semua, seluruh negara ini, pertama mentauhidkan Allah, yang keduanya kita menjaga agama Islam. Ini yang rasakan kecintaan mendalam terhadap Hifzuddin. TRA, A ni awas. Awas. Tang awas ni lah akhirnya yang menyebabkan bahawa ada ahli politik tertentu tu yang terus bunuh. Dan terus dia naik saja jadi menteri, dia terus bunuh dan tutup Iksim. Dia fitnah lagi. Ini pasal apa? Pasal tang awas ni. Bila awas ni, kita kata awas apa? Awas kepada kegiatan pemahaman liberalism. Pahaman sekularisme. Sekularisme ni tadi macam tadi lah, memisahkan agama daripada pemerintahan, kan? Tapi dia bawa masuk tadi, dia sebut kerajaan Allah. Dia nak menyalahgunakan. Dia kata dia sekular. Dan ada orang pun ramai yang duduk di kalangan pejabat awam kita, di kalangan hakim-hakim kita pun yang kata sekular. Bila dia kata sekular, sebenarnya dia menafikan hak dan kedudukan Islam yang sebenarnya sebagai agama negara. Tadi tak ada lah. Rasakan kecintaan kepada Hifzuddin tak ada lah. Kemudian kefahaman bahawa Islam agama negara pun tak ada lah. T dan R ni kita kena awas. Kita kena awas kepada pemikiran ini. Dan satu lagi yang kita kena awas ialah awas kepada gerakan Kristianisasi. Kita kena awas. Kristianisasi dia nak menjadikan apa? Ni yang terbukti ni. Bukti yang bahawa adanya berlaku untuk menukar negara ini menjadi kerajaan Kristian. Dia cuba masukkan kerajaan Allah. Dan selepas daripada peristiwa kes kalimah Allah yang pertama dulu, apabila mereka menang, mereka bawa masuk pastor-pastor daripada luar. Pastor-pastor daripada luar. Daripada ni Hafif Falasah, seorang pastor daripada Jordan. Mari bawa masuk sini. Dan dia mari sini mencabar, menyeru orang Kristian supaya bangkit, rampas pemerintahan negara ini untuk Jesus. Dia guna Jesus. Dia guna Jesus untuk ni, untuk penganut-penganut dia. Untuk penganut dia guna Jesus. Tetapi dia orang naik semangat apabila kes kalimah Allah tu dia orang menang, dia orang masuk sini. Ramai masuk daripada Indonesia, bernama Philip Mantofa. Philip Mantofa ini lagi biadab. Kenapa? Daripada masa-masa dia orang pergi di Jakarta,
mengikut evangelis ni ke Jakarta, dia cabar supaya mereka mengadakan open crusade. Crusade. Orang salib. Crusade. Supaya mengadakan open crusade. Maka dia adakanlah. Dia orang buat open crusade tu di parking lot di Bukit Jalil. Stadium Bukit Jalil. Tahun 2010. Selepas diorang menang kes kali mahkamah tu, diorang buat tahun 2010. Saya ada video tu, nanti saya bagi. Saya share dengan Malaysia Post. Nanti you all viral kan. Sebagai bukti bahawa mereka menyalahgunakan nama Allah ini untuk kepentingan politik mereka. Cita-cita politik mereka. Dan kemudian daripada itu lagi, kita lihat apa yang berlaku. Berlaku di Selangor. Di UMC, Damansara Utama Methodist Church. Damansara Utama Methodist Church bawa orang Melayu untuk menceritakan dia orang punya tak puas hati dengan ajaran Islam secara terbuka. Yang ini pun menyebabkan krisis politik juga dulu pada tahun kalau tak salah saya 2011. Tahun 2011. Krisis politik di kalangan Expo Selangor. Ada seorang Expo PAS terpelanting disebabkan oleh dia support tindakan JAIS. JAIS pergi serbu program di UMC itu. Dan kita tengok lagi apa benda yang berlaku adalah penulisan seorang ahli politik. Buku dia bertajuk Becoming Hana. Dia menyeru supaya orang Kristian di luar negara balik. Mengarahkan supaya ambil alih pentadbiran awam dan politik di negara ini. Jadi agenda politik ini berlaku dengan rakus, berlaku dengan hebat selepas daripada bawa masuk CD 8 ini, Kerajaan Allah ini. CD Kerajaan Allah ini. Semua jadi patutnya KDN dia mengkaji lagi. Dia mengkaji lebih mendalam bagaimana perkara ini boleh berlaku. Kita jangan duduk relax. Jangan duduk cool sangat. Kita rasa macam demi perpaduan kita tak mahu ni. Sebenarnya banyak attacking terjahat yang dilakukan terhadap Islam. Dahlah di kalangan orang Islam ni tak mengaku bahawa kita negara Islam. Tak sedar bahawa Islam agama negara itu bermaksud Islamuddin daulah, dan tak sedar bahawa sumpah yang Nabi Agung untuk memelihara agama Islam. Kemudiannya berlaku pula apabila kerajaan lepas daripada tak peduli kepada tindakan-tindakan mereka itu, mereka begitu biadab mengadakan satu program yang dinamakan Jerusalem Jubilee. Jerusalem Jubilee itu diadakan di Melaka. Menyambut, itu tahun 2016, menyambut 50 tahun pembukaan Jerusalem di Baitul Maqdis. Diambil alih dan dinamakan Jerusalem. 50 tahun. Dah laku, dah hebat. Kemudian sempena dengan 500 tahun penaklukan Portugis ke atas Melaka. Macam mana kita boleh, negara Islam, kita boleh biar orang nak sambut, meraihkan pula penaklukan Portugis. Ini satu kebiadaban politik yang tak boleh diampunkan, tak boleh dimaafkan. Jadi sebenarnya kita buat pendedahan ini, kita buat, IKSIM buat, sehinggalah kita akhirnya banyak laporan polis yang dibuat, polis report yang dibuat, sehingga IKSIM sendiri pun membuat satu polis report pada tahun 2018 kita buat pun disenyapkan.
Siapa masalah apa? Okey dah. Hilang. Okey. Okey, dah. Okey. Jadi saya simpulkan Ustaz. Ya. Dua perkara. Untuk memperbaiki atau mengelakkan daripada berulangnya peristiwa-peristiwa yang mencabar kedudukan Islam ini dan mengguris hati perasaan umat Islam serta menggoncang kedaulatan Islam. Bukan kedaulatan Islam saja, menggoncang kedaulatan negara ini adalah yang pertamanya perlu dihayati perkara 3 pasal 1. Islam sebagai agama bagi persekutuan, Islam sebagai agama negara. Dan yang keduanya ialah kita perlu fahami dan menghayati juga sumpah yang di-Pertuan Agong untuk Hifzuddin. Jadi sumpah ni bukan yang Tuan Agong seorang saja yang melaksanakan, kita rakyat umat Islam dan semua rakyat untuk Hifzuddin, memelihara agama Islam pada setiap masa. Dua perkara ini. Boleh faham dua perkara ini, insya-Allah negara kita akan damai kembali dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dua perkara ini gagal dipahami, macam-macam boleh berlaku, Ustaz. Okey, untuk PRA, P dengan I tidak macam ya? P dengan F je. Ustaz, Bagi Ustaz dah tadi, Ustaz, bila kita dengar Datuk bercakap dari Buja ni, kita memang risaulah dengan keadaan yang berlaku sekarang ni. Kan? So, apa Ustaz nak cakap? Lepaskan sikit, Ustaz. Bagi semangat Baik. sikit, sedaran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara moderator. Dan kita minta maaf kepada para penonton kita yang setia bersama dengan kita pada malam ini. Kita ada gangguan-gangguan sikit lah yang tidak dapat kita elakkan. Biasalah, seorang duduk di Kedah, dua orang duduk di Kuala Lumpur, kan? Jadi jauh kita punya ni. Biasalah, macam-macam masalah. Tapi apapun kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan kita pada malam ini. Dan pada malam ni kita nak bicarakan ini atas nama Islam. Tidak ada tentang, macam saya katakan tadi, masalah politik dan sebagainya. Kita bercakap pada malam ini atas dasar kita ini umat Islam yang mendokong dan kita menggalas di bahu kita dan di belakang tengkuk setiap daripada kita kalimah Tauhid La ilaha illallah. Bila kita menanggung ataupun kita menggalas tentang kalimah La ilaha illallah, orang yang belajar Tauhid, orang yang belajar tentang akidah, dia tidak akan merelakan penyalahgunaan kalimah ini kepada orang bukan Islam. Kita bukan nak mempertikaikan keputusan mahkamah. Kita bukan nak berjaya yang Datuk ceritakan tadi, berapa belah tahun mereka memperjuangkan perkara ini. Walaupun mereka dah tewas, bawa lagi. Tewas, bawa lagi. Kerana kesatuan di antara orang bukan Islam itu lebih kuat daripada orang Islam. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh pada tali Allah. Dengan agama Allah ni kena berpegang teguh. Jangan berpecah belah. Kamu boleh berbeza pandangan dalam sudut politik. Kita boleh berbeza pandangan. Bagaimana kita nak kata tidak boleh berbeza pandangan, sedangkan negara kita adalah negara demokrasi? Kamu nak duduk dalam parti apa? Kamu nak menyokong parti mana? Itu pilihan kamu. Tapi berbalik pada agama, berbalik dari atas dasar la ilaha illallah, kita kena cari titik pertemuan di situ, sudut politik. Tetapi atas dasar agama mereka boleh cari titik pertemuan. Berbeza dengan orang Melayu Islam. Kalau mula berpecah, berbeza pandangan itu asas kepada perpecahan. Titik permulaan kepada perpecahan. Ini yang kita tidak mahu. Bila sebut macam tu, saya nak berbalik semula. Di mana yang kita nak kata wajar ataupun relevan? Mereka bukan Islam itu menggunakan kalimah Allah. Saya nak bawa kita malam ni kita untuk melihat
Kalau penggunaan kalimah Allah ini dibenarkan kepada orang bukan Islam, ia membawa kepada situasi yang sangat berbahaya kepada umat Islam. Kerana ia akan menyumbang kepada timbulnya kekeliruan yang sangat dahsyat di dalam masyarakat. Elok jika kita melihat sendiri asal-usul bahasa dalam kitab-kitab itu sendiri. Saudara moderator, kita nak tengok, kalau bagi mereka yang mengulang kaji sejarah, secara jujur, mereka akan katakan bahawa asal usul kitab Taurat itu, ataupun asal daripada Taurat itu dalam bahasa Hebrew, asal Injil itu dalam bahasa Greek, dan asal Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Okey. Apa yang saya nak sebutkan di sini? Kalau kita tahu tentang asal-usul bahasa ni, mudah untuk kita bicara selepas ini. Kita tengok. Dalam perkataan Hebrew, yang membawa maksud dalam perkataan Hebrew ni kepada Tuhan adalah Elohim. Eloh, El, dan juga Yahweh. Ini dalam bahasa Hebrew. Kita dapat perhatikan menerusi perjanjian baru di dalam The Gospel of Saint Matthew, bab 27:46 yang menyebut, apa dia sebut? Kira jam 3. Dalam itu disebut, kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia tak guna kalimah Allah di situ. Dia guna apa dia? Eli, Eli. Dia tak guna Allah di situ. Dalam bahasa Greek, perkataan yang membawa maksud Tuhan pula adalah Theos. Jika kita teliti, kita akan dapati bahawa kedua-dua bahasa ni, sama ada Hebrew ataupun dalam Greek, tidak terdapat satu pun kalimah Allah yang digunakan. Tidak dapat. Jadi kenapa yang mereka nak guna sangat ni? Apa tuntutan mereka ni? Kita kena tahu. Sebab tu kadang-kadang saya tak faham. Ada di kalangan rakan-rakan NGO kita yang baru ni menampilkan pandangan mereka. Mereka kata apa dia? Bila membenarkan kalimah Allah digunakan oleh orang bukan Islam, itu membawa kepada ruang yang lebih besar daripada sudut dakwah. Saya tak faham di sini. Mungkin Datuk boleh faham, mungkin saudara moderator boleh faham, mungkin tuan-tuan di luar sana boleh faham. Dikatakan, saudara moderator, dikatakan, bila mana kalimah Allah dibenarkan kepada orang bukan Islam untuk guna, ia membawa kepada suatu ruang yang besar kepada dakwah. Yang saya faham, kalau silap saya minta maaf. Yang saya faham, bila sebut tentang dakwah ini, yang kita lakukan dakwah ini, ia membawa sebuah keuntungan kepada Islam. Bukan dakwah yang membawa kepada kerugian untuk orang Islam. Kita dakwah, kita membawa kita membawa satu keuntungan kepada agama Islam. Kalau membawa kepada kerugian kepada agama Islam, ia bukan dakwah. Jadi kalimah Allah itu satu hal, Muzi. Kalimah Allah itu satu hal. Kalimah Kaabah. Untuk apa yang mereka nak menggunakan kalimah Kaabah? Baitullah. Salat. Untuk apa? Kalau di Kedah ini sendiri, fatwa kita menjelaskan bahawa kalimah-kalimah ini tidak boleh digunakan oleh orang bukan Islam. Antaranya mufti, antaranya masjid, antaranya Al-Quran, antaranya salat, antaranya Kaabah, antaranya Baitullah, apatah lagi Allah. Jadi kita benarkan. Selepas ini, adakah 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, saya sebagai seorang penceramah, pendakwah, bila saya nak berceramah selepas ni, tuan-tuan, 15 tahun akan datang, adakah saya nak ceramah di masjid dan surau? Tuan-tuan, arahan daripada Allah Islam kepada kita umat Islam, adakah ayat itu yang nak dikeluarkan 15 tahun akan datang? Ya, tak. Kristian menggunakan Allah. Mungkin lepas ni Hindu pula tuntut untuk menggunakan kalimah Allah. Agama Buddha pula menuntut nak menggunakan kalimah Allah. Di mana kita nak meletak kalimah La ilaha illallah?
Di mana kita nak letak? Jadi, cukup sekadar itu dulu yang saya nak bawa kepada. Inilah yang membawa kepada kekeliruan sebenarnya. Saudara moderator muda, umur 30-an, saya pun 30-an, Datuk tak apalah, dia 60 lebih dah. Datuk 60 lebih dah, Datuk. Jadi kita nak hidup pendek katalah, Datuk no pendek kata, panjang kata lain, adat kata, hukum kata lain. Kami ni nak hidup lama, Datuk. Kalau kita tak perjuangkan benda ni, Datuk, adakah kita nak melihat lepas ini gereja-gereja itu ditukar sembok mereka diletakkan sebagai Baitullah? Adakah selepas ini Bible nak diletakkan kalimah Kitabullah, Kalamullah? Adakah upacara sembahyang mereka selepas ni kita redha melihat mereka kata jom kami nak solat? Kalau macam itulah, kalau kita redha, kita akan melihat selepas ini bagaimana projek, bagaimana rangkap memurtadkan orang Melayu Islam dalam negara kita ni akan capai ke tahap kejayaan. 15 tahun, 20 tahun akan datang, dalam rumah ada orang Islam, ada orang murtad, ada orang Kristian, seperti yang mana yang berlaku dekat negara-negara luar. Ayah nak pergi semayang Islam, anak kata ayah pergi semayang solat, nanti adik pula solat, sama-sama kita sembah Allah. Tak kecelau macam tu. Jadi atas nama Islam, bukan atas nama apa-apa, atas nama Islam, saya mohon kepada kerajaan Malaysia sekarang ini, kerajaan Perikatan Nasional yang memerintah negara kita sekarang ini, saya mohon kepada Yang Berhormat Menteri Agama untuk wujudkan semula IKSIM. Kerana ini satu badan yang telah berjaya pada ketika itu melaksanakan agenda mereka dalam memartabatkan Islam, dalam mempertahankan Islam. Kita kena pastikan IKSIM ini berfungsi semula. Nah, tokoh yang ada di depan mata kita bersama dengan rakan-rakan, dan saya sendiri dulu pun terlibat dalam kita punya projek terapi kita buat di Kedah. Untuk apa dia? Kita nak jelaskan kepada umat Islam tentang bahaya gerakan untuk merosakkan Islam. Dalam isu kalimah Allah ni dulu, kita pertahan habis-habisan bersama dengan Datuk. Apa nak jadi-jadi, kalau nyawa kita menjadi galang ganti kepada mempertahankan Islam, nyawa kami sanggup korbankan. Bukan kata harta, bukan kata masa. Kita nak pertahankan Islam. Kalau kita nak harap kepada orang niaga nak mempertahankan Islam, kalau benda tu merugikan perniagaan, dia akan letak sebelah. Kita nak harapkan orang politik nak mempertahankan Islam, kalaulah ada kita kata benda yang merugikan politik, mungkin mereka akan pihak 3-4 kali. Tapi kalau kita berikan kepada orang yang tidak ada apa kepentingan mempertahankan Islam, dia akan pertahankan Islam dengan nyawanya, dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Kita akan pertahankan Islam. Serahkan balik mandat ini kepada kita untuk kita melaksanakan agenda mempertahankan Islam. Wallahu a'lam. Ustaz, ambil nafas dulu. Kena tahu tenang, Ustaz. Okey, sekarang ni kita nak tanya kepada Prof. Ada lagi yang berhadapan di luar sana. Saya baca dalam satu Facebook ni kan, orang Melayu Islam, Tuhan itu tetap Allah kan. Dalam Quran telah menyebut bahawa Allah itu satu kan, tidak ada Tuhan yang melainkan Allah. Kenapa kita takut? Kenapa kita takut? Kenapa kita ambil kisah pasal Allah yang boleh benarkan dan agama lain digunakan dalam bahan bacaan bukan agama lain? Kita tu bukanlah kita takut ni kerana kita rasa macam kita terancam, tetapi kita tak mau berlaku ni ialah orang menyalahgunakan kesucian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang Maha Suci, nama Allah yang Maha Suci. Allah terhindar daripada kesyirikan. Allah bukannya Trinity. Jadi kita menjaga nama kesucian nama Allah itu. Kalau you tak nak jaga, you rasa biarlah macam mana orang nak salah guna pun, itu you punya hal lah, kan? Tetapi kita dalam bernegara kita mempunyai komitmen kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga agama kita.
Menjaga agama ini termasuk menjaga kesucian nama Allah. Kan bila Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebut subhanallah ya amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka syirikkan. Itu Allah sendiri tegaskan di dalam Al-Quran. Dia masalah dengan orang ni, orang macam ni adalah orang yang tak berapa beriman dengan Al-Quran. Dia ni mungkin apa nama di kalangan orang yang dia kata dia Islam cukup Islam. Dia tak kaji dah apa benda arahan-arahan dalam Al-Quran dan semua. Al-Quran sebut al-aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Tegakkan agama, daulatkan Islam. Al-aqimuddin wa la tatafarraqu fi, dan jangan kamu pecah belah. Kita dah bertelagah sama kita Islam ni, agama kita tolak tepi. Sedangkan Allah Ta'ala sebut al-aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Ini adalah satu tema yang menyebabkan kita meletakkan daulatkan Islam tu. Aqimuddin tu daulatkan Islam. Dan perkara itu pun ada dalam perlembagaan. Kenapa perkara dalam perlembagaan kita nak jaga? Tiba-tiba yang komitmen yang tertinggi dalam perlembagaan kita tak peduli. Dan kita nak biar pula. Kan? Subhanallah ya amma yusyrikun. Kita pula biasa disebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni dia bukannya sama dengan apa yang mereka nak anggap sebagai Tuhan. Mereka sembah salib. Mereka sembah tokong, ada apa gamak lelaki, gamak orang perempuan, apa semua ni. Mereka sembah benda-benda tu. Dan mereka nak, selama ni mereka panggil Jesus. Selama ni mereka panggil apa nama anak Tuhan apa semua. Tiba-tiba sekarang ni mereka tengok, nak sebut itu anak Allah. Itu nak sebut sebagai Allah. Mereka nak mensyirikkan dan mereka nak meletakkan nama Allah yang Maha Suci itu kepada perkara-perkara sesat mereka. Subhanallah ya amma yusyrikun. Kita tak boleh membiarkan, kita tak boleh meredai nama suci Allah ini disalahgunakan oleh mereka yang sedemikian. Dia amallah nama dia. Dengan kepercayaan dia, amallah dia nak percaya apa-apa, percayalah. Tapi jangan salah guna, jangan encroach to our religion. Jangan mereka syirikkan itu. Sebab inilah penegasan di dalam perlembagaan kita bila dikatakan bahawa macam mana kita mengenali Allah itu, kita mengenali Allah daripada ajaran berdasarkan kepada ajaran Islam. Kita berdasarkan kepada komitmen kita untuk memelihara agama Islam. Ini antara perkara-perkara yang pada saya lah, transformasi pemikiran itu kita kena lakukan. Jadi bila kita pertahankan perkara ini, barulah wujud P itu. Perpaduan ummah mesti berteraskan kepada kedaulatan Islam. Kalau kita nak mempertahankan kedaulatan ummah ni, maknanya perpaduan ummah ni mestilah berteraskan kepada memelihara kedaulatan Islam ini. P itu. I, ikatkan akidah yang mantap. Akidah Ahlus Sunnah yang mantap. Supaya generasi akan datang ini tetap teguh. Dia jangan jadi macam setengah pihak ni kan. Apabila dia dah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran liberal, dia dah mula masuk sekular, dia masuk juga pemikiran yang menganggap bahawa semua agama sama rata. Jadi macam inilah, dia akan membuka kepada keadaan di mana agama ni pun ada Allah dia, agama ni pun ada Allah dia. Oh, jenuh. Padahal dalam perlembagaan kita, Allah kita adalah satu. Allah yang tauhid, Allah yang Maha Esa. Jadi kalau kita membiarkan berbagai-bagai penyelewengan ini, generasi akan datang akan dengan mudah confuse. Dan kenapa dia nak ambil dia nak ambil CD daripada Indonesia ini? Kerana di Indonesia mereka telah salah guna nama Allah ini dah lama, dan mereka telah berjaya mengkristiankan orang-orang Islam berjuta, bukannya sikit-sikit. Berjuta orang Islam yang dimurtadkan kerana apa? Kerana dalam Kristen pun ada Allah, Pak. Jadi yang miskin, yang memerlukan bantuan daripada dia orang, maka dia ambil bantuan tu, dia tukar kepercayaan dia kepada Allah yang ada dalam Kristen. Ada Allah yang ada anak dan sebagainya. Itu di Indonesia. Apa yang berlaku di Indonesia itu strategi itu cuba dibawa ke negara kita dengan membawa CD daripada Indonesia tersebut. Kan? Jadi kita ni kadang-kadang kita ambil pekerja Indonesia, kita ambil makanan-makanan daripada Indonesia, pakaian daripada Indonesia dan sebagainya, sampai
pendekatan agama Kristian pun kita nak bawa ke sini juga. Ini antara perkara-perkara yang kita perlu jaga dan kita perlu bendung. Dan seperti yang Ustaz sebut tadi, saya setuju sangat supaya pihak kuasa, pihak kerajaan, JAKIM dan sebagainya lebih sensitif kepada strategi-strategi mereka ini yang mereka caturkan ini. Kita tak boleh tengok satu perkara bahawa kita nak kita kena orang mempunyai pandangan yang jauh. Kita boleh anticipate dah. Kita dah tahu dah. Saya berpengalaman dulu selama 25 tahun dulu saya berhujah dengan program-program daripada puak-puak DAP, program-program sekular ni. Cara dia berhujah keluar satu dua perkataan pun saya dah faham. Kita dah boleh tengok dah macam mana pendekatannya. Hala-hala tuju dia nak pergi mana. Orang apa kalau sekilas ikan di air tu kita tahu jantan kita tahu dah hala tuju dia nak pergi ke mana. Dan perkara ni bukannya perkara baru. Kalau dah 86 itu dah berlaku. Tahun 1987 dulu operasi lalang yang dibuat oleh Tun Mahathir dulu kerana nak mengekang kegiatan kristianisasi ini. Kita tak boleh nak tengok. Tahun 1988, tahun 2008 bila benda ni berlaku, kita dah ada undang-undang. Kita dah ada undang-undang di negeri-negeri. Hari ini Tuanku Sultan Selangor keluar statement lagi menegaskan bahawa tak boleh di Negeri Selangor sebab Negeri Selangor dah ada undang-undang. Tahun 2008 itu pun dah ada undang-undang. Undang-undangnya dah digubal di negeri-negeri daripada tahun 1988. 1986 kerajaan keluar surat mengatakan bahawa perkataan-perkataan ini tak boleh digunakan. Okey, tahun 1988 satu undang-undang dah dibuat di negeri-negeri. Semua negeri termasuk negeri Selangor di mana tempat dirampasnya CD ini dah melarang. Jadi takkanlah hakim ni tak boleh tak sensitif. Di negeri Selangor dah dilarang. Dah dilarang penggunaan bawa masuk cetakan-cetakan yang mempunyai kalimah Allah secara salah ni, penggunaan nama Allah ni tak boleh berdasarkan pada undang-undang negeri. Yang tak ada lagi Sabah, Sarawak, wilayah dan juga Pulau Pinang. Tapi yang ini yang berkaitan dengan Jail Island ni di Selangor. Because dia bawa masuk ke LCCT. Dia bawa masuk ke LCCT dan dirampas di situ. Maka undang-undang Selangor itu terpakai kepada Jail Island ni. Tak boleh. Ada hakim memutuskan bahawa dia nak bergantung kepada surat. Jadi silapnya di sini. Sebab Menteri KDN itu dia mengharamkan berdasarkan kepada Printing Act. Akta Printing. Printing Act ni pula bergantung kepada surat tahun 1986 itu. Kan? Jadi walaupun menteri itu bergantung kepada yang itu, surat itu, tetapi boleh digunakan, boleh hujah-hujah boleh dipakai bahawa dalam perlembagaan sendiri sudah ada satu larangan yang menyeluruh. Apabila Hifzuddin itu maknanya nama Allah ini tak boleh disalahgunakan. Itu Hifzuddin, sumpah negara, sumpah yang di-Pertuan Agong. Maknanya sumpah yang di-Pertuan Agong ni di mana-mana. Kita boleh tengok dalam satu akta bernama Akta Pertubuhan, Societies Act. Akta Pertubuhan ini section yang paling awal, section 2 capital A dalam Akta Pertubuhan menyebutkan mana-mana pertubuhan yang gagal menghormati, dia tak hormat kepada yang pertama kedudukan gajah-gajah Melayu. Yang kedua dia tak menghormati bahasa Melayu. Yang ketiga, dia tak menghormati Islam sebagai agama Malaysia. Dia tak menghormati Islam sebagai agama Malaysia. Maka pertubuhan ini boleh diberikan surat itu sebab kenapa dia tak boleh dibatalkan. Nampak tak? Tapi KDN tak pernah enforce Section 2 capital A ini. Maknanya Section 2 capital A ini is a general law. Dalam perkara 11, mengatakan bahawa semua agama mempunyai dia berhak untuk mengamalkan agama dia, untuk mengamalkan agama dia. Perkara 11/1. Perkara 11/5, kebebasan ini tidak boleh kalau dia melanggar undang-undang yang am. Contohnya yang tadi itulah. Kalau dia tak menghormati kedudukan Islam sebagai agama Malaysia. Kan? Macam pertubuhan Kristian ini. Pertubuhan Kristian sama ada di Malaysia. Evangelis ke, Roman Katolik ke, ataupun di Sabah dan Sarawak, sidang Injil Borneo ke. Kalau dia orang gagal menghormati kedudukan Islam sebagai agama Malaysia, dia boleh dibatalkan.
Tambah-tambah lagi pula kalau ada kegiatan yang nak mengambil alih pemerintahan negara ini. Bila dia nak ambil alih pemerintahan negara ini, maknanya dia akan tumbangkan kedudukan sultan-sultan. Dia akan tumbangkan kedudukan yang di-Pertuan Agong. Kemudian dia orang jadikan, naikkan pada Tuhan dia orang, Tuhan Jesus, sebagai raja. Glory of Jesus dan sebagainya. Ini bukan hanya setakat undang-undang am yang biasa. Ini kesalahan besar di bawah penal code. Treason, penderhakaan, merancang untuk menjatuhkan raja-raja. Dia rancang ya, pun dah jadi kesalahan besar. Section 121, capital B, Penal Code. Ini yang orang kebam apa ni kalau dia tak faham kedudukan ini. Maknanya dia merancang untuk nak menggulingkan raja-raja, nak menghapuskan sistem raja, nak mewujudkan negara republik, nak mewujudkan benda-benda macam ni, kerajaan Allah. Nama ada kerajaan Allah, tapi sebenarnya Allah lain. Allah yang berdasarkan kepada Jesus. Tujuan dia untuk menggaburi mata kita bagi kita nak melepaskan dia boleh dia nak bawa teori-teori pemerintahan berdasarkan kerajaan yang dipahami oleh dia. Jadi semua ini adalah sebenarnya penderhakaan yang perlu disiasat oleh KDN dan juga oleh polis. Macam mana kalau ada orang bawa mesej berkenaan dengan bantulah ISIS di Syria, bawa ada mesej, simpan dalam handphone, kena tangkap, charge dia. Ini yang ini terang-terang ni, terang-terang dan jelas ni, nak mewujudkan negara republik, nak mewujudkan kerajaan Allah berdasarkan kepada kerajaan Jesus. Take take over pemerintahan dalam negara kita, bawa masuk pastor daripada Amerika, sini menyerukan dengan pegang pedang, take this world back to you and then don't fear about this election. Semua ungkapan-ungkapan ini telah pun diungkapkan. Dia tak nampak perancangan itu sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya idea ataupun perancangan ini, inovasi untuk menukar agama negara, pemerintahan negara ini berdasarkan pada ajaran agama ini sebenarnya satu kesalahan besar. Dia tak nampak ni. Pasal dia tak study. Dia tak study di bawah penal code tu. Dia baca tentang perlembagaan, dia baca perkara ini saja. Tapi dia tak baca relevannya dengan atas sultan. Dia tak baca dengan penal code. Jadi orang-orang macam ni lah yang menjadi orang kata menjadi duri dalam daging dalam negara kita. Dia orang ni kalau kita katakan istilah ni, dia orang kata element of deep state. Dia duduk dalam dalam pelbagai perkara kerajaan, tetapi ketaatan dia kepada mana? Kepada Allah, tapi Allah Jesus. Nampak tak? Jadi sebenarnya mereka dia adalah orang-orang yang tak taat setia kepada raja dan negara. Dari segi rukun negara memang out. Memang out. Sebab apa? Percayaan kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan dia. Tetapi dia nak menyalahgunakan Tuhan negara kita. Tuhan negara kita apa? Allah. Tetapi dia nak menyalahgunakan Tuhan negara kita ini seolah-olah Tuhan negara kita ini adalah Tuhan dia. Ini yang kita tak nampak. Bahaya, sangat-sangat bahaya. Jadi kita tak boleh nak menganggap memang betul Allah tetap Tuhan. Tetapi masalahnya kita meredai mereka menyalahgunakan kesucian nama Allah itu. Ini yang menjadi masalah sebenarnya, yang mencabar kekuatan dan juga keimanan kita. Allahuakbar, minta maaf Ustaz, mula-mula saya masalah ni, saya susah dapat mic. Kalau ada mic, dia cakap apa yang berhenti. Katanya Ustaz, sekarang ni kesan kebenaran kalimah Allah ni belum nampak. So masyarakat Islam pun tak nampak dia mereka lah. Takkan kita tunggu sampai orang cakap dah hujan baru kita sediakan payung kan? Apa pendapat Ustaz dalam tu? Bagi kesedaran penduduk Islam sekarang ni. Baik, saya rasa ni pusingan terakhir kot, dah hampir sejam setengah dah kita ni. Datuk kata dia kalau dapat mic payah nak berhenti. Malam ni tak ada mic pun payah nak berhenti, tambah kalau ada mic lagi payah berhenti lah Datuk. Baik, sekali kita bagi Datuk buat kesimpulan akhirlah. Saya nak ulas dan saya nak buat kesimpulan. Saya sangat setuju saudara moderator kata tadi, apakah kita nak tunggu hancur hujan ni dulu baru nak hancur. Kalau saya sedut kata dalam ceramah,
Apakah kita nak tunggu ahli keluarga kita ada yang murtad baru kita nak buka mata? Ada orang kata ustaz, yang ustaz duk bising sangat ni pasal apa? Mereka nak guna satu je. Ada dalam Al-Quran 99 nama Allah. Allah Ta'ala guna Asma'ul Husna. Ada 99. Yang mereka minta ni satu je. Mereka minta Allah. Apa ni? Dah lagi banyak lagi lah nama yang duk ada. Yang kita nak sibuk, yang ustaz nak sibuk, yang datuk nak sibuk tu kenapa? Jawapan saya mudah. Kalau kamu belajar akidah, kamu faham akidah, kamu akan faham tentang sensitivitinya kita orang Islam bila nama Allah itu nak digunakan. Tadi ayat Datuk yang baca tadi, Subhanallah amma yusyrikun. Allah Ta'ala letak maha suci Allah daripada sebarang bentuk kesyirikan. Kita belajar daripada kecil di sekolah rendah, kita belajar sifat 20. Salah satunya apa dia? Mukhalafatuhu lil hawadith. Kita nak letak mana ni? Laisa kamithlihi syai'. Allah ni tak sama dengan apa yang kamu nak samakan Allah ni, tak sama. Kita nak letakkan Allah itu sama dengan Tuhan Kristian. Adakah sama? Mukhalafatuhu lil hawadis laisa kamithlihi syai'. Subhanallah amma yusyrikun. Cukup ayat ni sudah. Samakah rumah dengan tuan rumah? Sama. Kalau tuan rumah sama dengan rumah, kacau. Samakah kereta dengan pembuat kereta? Kalau pembuat kereta sama dengan kereta, kacau. Samakah Allah dengan makhluk? Memang tak sama. Jadi yang kita duduk sibuk ni sangat kenapa? Saya sangat setuju yang Datuk katakan tadilah. Dan kita lepas ni kita kena bahagi-bahagi sikitlah tugas Datuk. Orang politik jaga masalah politik. Orang agama jaga masalah agama. Orang strategi jaga tentang strategi. Kita ni masalah orang Islam. Orang bukan Islam sedang mengatur strategi. Mereka boleh menyebarkan agama mereka dengan strategi. Kita ni pula bukan sebarkan strategi, sebarkan kedengki. Itu masalah kita ni. Kita banyak. Kita tak bina strategi, yang kita bina kedengki. Yang ni akan masalah. Hari ini kita tengok, tahun 2018. Tahun 2018. Bagaimana mereka mengedarkan Bible di depan sekolah anak-anak Melayu Islam. Sampai hari ini kita tanya, mana tindakan? Mereka sebarkan, kita marah, kita buat bantahan. Orang Islam bangkit, orang Islam marah. Mereka tak peduli. Daripada sekolah orang Islam, mereka pergi pula kepada rumah-rumah orang Islam. Kemuncak di Kedah ni tuan-tuan, Datuk kalau Datuk ingat kita bisa berjumpa 2018. Kemuncaknya mereka letakkan Bible di perkarangan Masjid Kota Raja, Kota Kuala Muda. Hari ini lepas dapat pula penggunaan kalimah Allah. Adakah kita nak boleh kata tak apa guna, jangan salah guna? Tak boleh. Sudah semestinya mereka akan salah gunakan kalimah tu. Yang ni bahaya ni. Sebab tu kita jangan kita duk pandang semua ni dalam satu skop. Kita kena ada. Saya bangkit, saya pertahan, saya bantah kerana saya nak berjawab di hadapan Allah Ta'ala kelak. Di saat Allah Ta'ala tanya, Husan, di saat nama aku disalahgunakan, di saat nama aku cuba nak dilacurkan, di mana kamu pada di saat itu? Saya nak kata, ya Allah, aku diam, tak ada kata apa. Saya tak mau. Biar saya nak jawab di hadapan Allah. Malam ni punya live, saksi bahawa saya tidak redha dan saya bantah sekeras-kerasnya daripada penggunaan kalimah Allah, kalimah salat, kalimah Baitullah, kalimah Kaabah digunakan oleh orang bukan Islam. Jadi apa yang kita nak bawa malam ni? Wahai anak-anak bangsaku, wahai umat Islam yang melihat live kita pada malam ni, adakah kalian nak membuka mata isu ni bila ada di kalangan ahli keluarga kalian telah murtad? Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan kepada saya, kekuatan kepada Datuk, kekuatan kepada Malaysia Post, dan kekuatan kepada seluruh umat Islam untuk kita bangkit, kita pertahan kalimah Allah daripada dilacurkan kalimah Allah, cuba disyirikkan, Allah itu disyirikkan di hadapan mata kita. Kita boleh bangkit dan kita bertahan. InsyaAllah Datuk,
Perjuangan kita tak berhenti setakat ni, Datuk. InsyaAllah kita akan susun lepas ni program demi program, Datuk. Walaupun kita tak boleh menjelajah ke seluruh negara dalam isu ni, insyaAllah live kita akan buat. Datuk antara orang yang boleh dikatakan setiap hari menghubungi saya, WhatsApp saya, menzahirkan kita kena buat sesuatu benda. Bukan sekadar kami bertemu malam ni di Malaysia Post. Setiap hari kita akan bertukar pandangan. Kebimbangan kita melihat kalimah Allah dan Islam ni cuba diancam oleh setengah pihak. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada masa akan datang. Terima kasih kepada Malaysia Post. Walaupun malam ni kita nak kata pada banyak ujian lah, suara tenggelam, sagi timbuk, tambah moderator lagi duk kena hentam dalam komen ni saya duk baca. Suara moderator tak dengar. Tu masalah. Saya kata tak apa, dia cakap tak dengar, soalan saya mau dengar. Kan? Jadi tak apalah. Apa pun malam ni, saya rasa ini saksi di akhirat kelak kita cuba berjuang di muka bumi ini mempertahankan Allah daripada disyirikkan oleh golongan-golongan tertentu. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf kalau ada salah dan silap. Saya tahu kadang-kadang saya teremosi. Benda ni saya bercakap bukan saja nak emosi. Meremang bulu kita ni. Meremang bulu rumah saya ni meremang. Lama dah saya rasa. Ya? Tunggu dulu kita bagi Prof Datuk kita ni apa? Buat kesimpulan kan? Datuk buat kesimpulan. Saya kira kesimpulan dah saya ni. Saya nak dengar Datuk cakap, saya nak bagi ruang kepada Datuk cakap pula. Jadi Datuk, terima kasih banyak-banyak dan saya mohon maaf. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya, silakan Datuk. Terima kasih. Alhamdulillah kita sampai di penghujungnya. Tetapi janganlah kita menganggap ini sebagai penghujung perjuangan kita. Kita perlu ingat dan perlu insaf bahawa kerja-kerja yang dilakukan oleh puak-puak ni, saya guna puak-puak lah, sebenarnya dah pun diberi amaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Millatahum itu maknanya millah ataupun pemikiran mereka. Ya. Jadi pemikiran mereka mensyirikkan Allah. Pemikiran mereka yang mensyirikkan Allah itu sekarang ni mereka minta kepada kita supaya kita mengiktiraf pensyirikan itu. Ini yang sedang berlaku sekarang. Penyalahgunaan nama suci Allah itu adalah untuk mereba dengan pensyirikan mereka. Jelas bertentangan dengan apa yang diberi amaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kita sangat-sangat memerlukan kepada orang kata apa? Fokus kepada apa yang sedang mereka lakukan. Kita fokus kepada gerakan mereka yang bukan baru. Gerakan Zionis Kristian ni dia masuk melalui bermacam-macam. Tak pernah putus asa. Satu demi satu macam-macam. Macam yang disebutkan itu hari dalam selepas daripada kita kalah kes berkaitan dengan kes liwat di Selangor tu, mereka akan kata kes Iki tu, mereka dah kata dah mereka akan filekan satu demi satu untuk mencabar kesalahan-kesalahan jenayah syariah di yang berada di dalam enactment kesalahan jenayah syariah. Mereka dah bagi komitmen dah. Jadi kalau kita tidak memberikan perhatian kepada perkara-perkara sebegini, saya sangat meragui kita punya rukun negara ni, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan. Kita kata perlembagaan itu luhur, tetapi sekarang kita pertikaikan, kedudukan Islam kita pertikaikan, sumpah yang di-Pertuan Agong kita tak pedulikan. Jadi sebenarnya kita ni betul-betul taat setia ke kita berbohong. Jadi saya bimbang ahli-ahli politik kita pun takut berbohong juga, berpura-pura hanya untuk mendapatkan undi. Bila dah dapat kuasa tak peduli. Ini yang kita bimbang. Jadi perlu ada check and balance. Check and balance ini adalah mengimbangi. Kita nak mengimbangi. Sebab itulah kita perlukan kepada NGO ini untuk bersuara. Kalau dah naik-naik tu, pertama sekali pancung dan cincang lumat iksim ni, maknanya dia ada kena lah tu. Something dah kena atas batang hidung dia, maka dia cepat-cepat nak tutup. Jadi kita orang kata apa, dalam negara yang dikatakan negara demokrasi ni, kita tak kacau, kita tak mengancam negara pun. Malah kita nakkan kepada kedaulatan dan keutuhan negara.
Jadi saya ambil kesimpulan tadilah. Dua perkara yang perlu kita tegaskan di dalam perlembagaan ini yang kita perlu amalkan. Pertamanya ialah kedudukan Islam sebagai agama negara. Yang keduanya kecintaan kita kepada Hifzuddin, memelihara sumpah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memelihara negara ini, memelihara Islam di negara ini. Cukup 70 tahun kita merdeka, kita tidak mempedulikan sumpah dan komitmen ini. Sampai bila? Saya pun dah, Ustaz kita dah 60 tahun ini, mungkin dah nampak 60 tahun lah. Saya tak nak lagi sampai sepanjang-panjang hayat saya, kita tak tahu bahawa kita ada komitmen dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memelihara agama Islam. Kita tak tahu. Daripada muda berjuang sampai dah sampai meninggal, sampai dimakamkan di makam pahlawan, kita tidak tahu bahawa ada sumpah negara ini untuk memelihara agama Islam. Kita nak jawab apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Apabila diberikan amanah kepada kita, menjadi orang politik ke, menjadi pentadbir ke, menjadi pejabat awam ke, kita tidak tahu pun bahawa di sana, bahawa di atas bahu kita ni ada kewajipan untuk memelihara agama Islam ini yang dilafazkan dengan wallahi wabillahi watallahi. Jadi saya rasa cukup setakat itu malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita doakan semoga dalam peringkat rayuan nanti kita akan berjaya dan berjaya dengan bergaya. Berjaya dengan bergaya untuk memartabat dan mengukuhkan kedudukan Islam dan juga mengukuhkan kita punya komitmen untuk Hifzuddin ini. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, sudah sampai 1 jam 30 minit. Sudah mendengar hujah-hujah daripada Prof. Dato' dan juga Ustaz Sam. Pastinya tuan-tuan sudah mendapat input-input, sudah mendapat tahu kesan-kesan bahayanya apabila kita adakah kita ni redha penggunaan kalimah Allah ni oleh agama lain. Sekarang tepuk kalian tanyalah selera. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Sam yang jauh di utara tu, di Kok Diang, Ustaz. Ya, Kok Diang. Sudi meluangkan masa bersama Malaysia Post hari ini. Saya dengan Datuk Ubahnya Moderator, saya dengan Datuk kami dua ni satu kampung kami Jerlun. Oh, baru tahu Ustaz. Orang Jerlun ni orang hebat. Dan orang berani. Orang Jerlun ni orang berani. Satu tempat kami. Okey, terima kasih. Tak boleh nak pergi lagi. Ya. Okay, terima kasih kepada Ustaz. Ya, terima kasih kepada Prof dan Sudi luangkan masa ni. Okey, pada anda semua tepuk dada tanyalah selera. Adakah anda redha penggunaan kalimah Allah digunakan oleh penganut agama lain? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku bawa dia live.